Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahudah. InsyaAllah hari ini kita akan baca sebuah kitab ilmu mantiq, iaitu matan sulam yang dikarang oleh Al-Akhdari dan syarahnya oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Baik, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mulhimi lis-sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi ilham kepada perkara-perkara yang betul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bil hikmati wa faslil khitabi. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertutur dengan penuh hikmah, wa faslil khitab, dan juga bertutur dengan faslil khitab. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, begitu juga ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia, wa tabi'ina wa man tabi'ahum, begitu juga dengan tabi'in, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ala dawam. Wa ba'du, dan ada pun selepas itu, fa yaqulu al-syekh, maka berkatalah al-syekh al-imam al-alim al-allamah al-habrul fahamah Syamsul Millati Waddin Ahmad Ad-Damanhuri. Berkatalah Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habrul Fahamah Syamsul Millah Waddin, apa dia? Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Balaghahullahu al-amal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan akan cita-citanya. Wa razaqahu taufiq, dan mengurniakan kepadanya akan taufik fil aqwal wal af'al, pada kata-kata dan perbuatannya. Qad sa'alani, kata Syekh, telah bertanya kepada aku, telah meminta kepada aku, ba'du talabatil mubtadi'in, segolongan daripada pelajar-pelajar yang baru mula nak belajar ilmu mantiq, an ashraha, supaya aku syarahkan, aku huraikan sulamul mantiq. Sulam mantiq ni sebuah nazam ataupun matan ilmu mantiq yang ringkas. Jadi pelajar-pelajar yang baru nak belajar ilmu mantiq, mereka baca di kitab matan sulam ni, mereka minta Syekh Ad-Damanhuri, Syekh Ahmad Ad-Damanhuri untuk huraikan, syarahkan. Syarhan yakunu fi ghayatil layyin. Mereka minta buat satu syarah yang sangat mudah. Ghayatul layyin ni tak adalah bahas yang dalam-dalam, yang panjang-panjang, bahas yang supaya boleh faham sahaja. Wa alla azidu ala halli alfazihi. Syarah tu tidaklah menambahi ala halli alfazihi, tidak lebih daripada sekadar menghuraikan lafaz-lafaz, istilah-istilah yang ada dalam sulam ini, dalam matan sulam itu, supaya Syekh Ahmad Ad-Damanhuri membuat sebuah syarah yang ringkas, yang mudah, dan tidak menambah sekadar untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang ada dalam matan sulam. Liyadfara bifahmi ma'nahu man huwa min huffadhihi, supaya murid-murid yang baru mula, yang menghafal matan sulam ini, dapat menguasai bifahmi, menguasai kefahaman makna matan ini. Apa? Orang yang menghafaz matan itu dapat faham apa yang dikehendaki dalam matan itu, dalam sulam mantiq itu. Fa'ajabtuhu, maka aku pun terimalah permintaan mereka itu. Lidzalik, aku terimalah permintaan. Fa'ajabtuhu lidzalik, aku terimalah permintaan mereka itu. Musta'inan, hal keadaan aku minta
tolonglah minta doa bil qadiril maliki, dengan Allah Ta'ala yang maha kuasa lagi maha memiliki segalanya. Wasammaituhu, dan aku namakan syarah yang aku susun ini, dan aku namakan dia, maksudnya tu syarah ni, syarah bagi matan sulam ini dengan nama biidahil mubham min ma'anis sulam, dengan idah mubham min ma'anis sulam, nama-nama kitab. Taliban minas sami'il basir, aku mohonlah daripada as-sami'il basir, yang maha mendengar maha melihat, mohon kepada Allah Ta'ala an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi innahu ala dhalika qadir. Apa yang dipohon, apa yang dimintanya, an yanfa'a, supaya memberi manfaatlah dengan syarah ini, dengan syarah yang aku tulis ni nanti, dapat manfaat pada orang yang belajar, yang membacanya, kama nafa'a, sebagaimana bermanfaatlah bi aslihi. Aslihi itu dengan matan, asal, aslihi itu matan tu. Asal bagi syarah ni adalah matan tu, bi aslihi, sebagaimana matan sulap ni sangat bermanfaat, begitu juga bagi juga manfaat pada syarahnya, syarah yang aku buat ni. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, ala zalika, atas yang demikian itu, qadir, maha berkuasa. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah Ta'ala, siapa rahimahullah Ta'ala? Berkatalah Syekh Al-Akhdari, berkata sahibul matan ataupun nazim, berkata nazim, orang yang buat nazam ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha mulkashifah. Baik, tengok seterusnya. Kata Syekh Ahmad Adam Al-Huri, disyarahkan, aqulu alhamdu. Pada matan kan dimulakan dengan alhamdulillahilladzi qad akhraja. Jadi perkataan alhamdu itu, apa maksud perkataan alhamdu pada lughah, dan apa maksud perkataan alhamdu pada uruf ataupun istilah. Alhamdu lughatan, pada segi bahasa, as-sana'u bil kalami, memuji dengan kata-kata, alal mahmudi, atas yang dipuji, bijamili sifatihi, dengan sebab bagusnya sifat yang dipuji itu. Itu asal dari segi bahasa. Alhamdu itu dari segi bahasa, iaitu memuji dengan lidah, memuji dengan kata-kata. Itu dipanggil alhamdu, maksud pujian begitu. Wa urfan, manakala alhamdu dari segi uruf, dari segi istilah, apa dia? Fa'lun, bukan kalam, bukan kata-kata, bukan puji dengan kata-kata, tapi adalah satu tindakan, yunabbi'u an ta'zimil mun'imi, yang timbul, satu tindakan yang terjadi daripada, disebabkan oleh ta'zimil mun'imi, kerana nak mengagungkan, membesarkan yang memberi nikmat. Satu tindakan lebih umum maksudnya, satu tindakan yang timbul, yang terjadi hasil daripada perbuatan nak mentakzimkan, nak mengagungkan yang memberi nikmat itu, Allah Ta'ala. Bisababi in'amihi alal hamidi, dengan sebab pemberian ataupun dengan sebab pemberian nikmat oleh yang memberi nikmat itu, alal hamidi, ke atas yang memuji, atas kita lah, au ghairihi, ataupun atas orang lain. Wasyukru lughatan walhamdu istilahan. Kemudian ada satu lagi istilah syukur. Tadi alhamdu, kemudian ada satu lagi istilah syukur. Istilah syukur pada lughatan, apa maksud dia? Ialah alhamdu pada uruf atau pada istilah itu. Kita dah terangkan tadi, alhamdu pada lughah dan alhamdu pada uruf atau pada istilah. Ada dua. Kemudian syukur pula.
Istilah syukur pada lughah, pada segi bahasa adalah alhamdu pada istilah, ma'a al-ibdal ibdalil hamidi bisyakiri, dengan kita menggantikan al-hamid dengan asyakir. Kita tengok tu ya. Alhamdu pada uruf fi'lun yunabbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amili 'alal hamidi aw ghairihi. Suatu perbuatan, satu tindakan yang timbul, yang terjadi daripada sebab ataupun kerana mengagungkan, nak mengagungkan yang memberi nikmat. Itu tak apa. Kemudian kita lihat pula bisababi, dengan sebab in'amihi, nikmat yang diberikan oleh yang memberi nikmat itu, al-mun'im itu, in'amil mun'imi alal hamidi atau ghairihi. Jadi al-hamidi itu kita tukarkan dengan asyakiri. Bila kita tukarkan al-hamidi ini dengan asyakiri, dia akan jadi syukur. Makna syukur pada segi lughah. Kemudian apa pula makna syukur dari segi uruf? Makna syukur dari segi uruf pula ialah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi, iaitu menggunakan, mengendalikan seorang hamba itu jami'a, semua ataupun sekalian, ma an'amallahu ta'ala bihi, apa yang dikurniakan, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, ke atasnya, ila ma khuliqa li ajlihi, mengikut apa tujuan benda tersebut diciptakan, untuk tujuan apa. Itulah yang dimaksudkan bersyukur dari segi huruf ataupun istilah. Bersyukur dari segi bahasa adalah alhamdu pada istilah. Kemudian apa pula bersyukur dari segi istilah? Bersyukur dari segi istilah ialah melaksanakan, menggunakan sesuatu itu mengikut apa tujuan sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Dengan maksudnya menggunakan sesuatu itu dengan cara yang betul. Itulah yang dimaksudkan dengan bersyukur dari segi istilah ataupun dari segi uruf. Wa tahqiqul kalam 'ala al-basmalah wal hamdalah والشكر والمدح لغة وعرفا والنسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام. Dan huraian yang dalam terhadap perbahasan al-basmalah, hamdalah, al-syukr wal-madh, semua ni, hamdu semua ni sama ada dari segi bahasa ataupun uruf, dan hubungan di antara ketiga-tiganya ada dalam risalah kami. Rujuk Syekh tak nak bahas panjang, dia kata rujuk dalam risalah kami, namanya Kashful Litam an Mukhadaratil Afham. Baik. Seterusnya, alhamdulillahilladzi qad akhraja. Alhamdu dah selesai. Kemudian tengok pula Allah alamun ala dzati wajibil wujudi. Tak ada apa ni. Ini istilah Allah. Allah kita faham. Allah itu adalah isim alam yang menunjukkan, nama yang menunjukkan atas zat yang wajib wujud. Wa akhraja bimakna azhara. Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang alladzi qad akhraja, yang mengeluarkan, yang menzahirkan. Wan nataij, menzahirkan apa dia? Nataijal fikri li arba bil hijah. Nataij jamak natijah, kesimpulan.
ataupun conclusion yang mengeluarkan, menzahirkan natijah, conclusion. Ini bila kita belajar mantik, dia ada dua perbahasan utama, iaitu tasawur dan juga tasdik. Kemudian tasawur itu ada dua perbahasannya, iaitu satu mabadi tasawurat, iaitu kulliyatul khams, al-kulliyat al-khamsah, al-kulliyatul khams, dan yang kedua maqasid at-tasawurat, iaitu al-mu'arrifat atau syarah ta'rif. Kemudian yang satu lagi dipanggil tasdiqat. Mabadi tasdiqat, qadaya wa ahkamuha. Kemudian ada maqasid at-tasdiqat, al-hujjah. Dalam itu dibahaskan tentang qiyas, al-hujjah, bagaimana untuk menyusun hujjah. Jadi kena lalui dulu, kena lalu mabadi tasawurat, maqasid tasawurat, mabadi tasdiqat, lepas tu baru masuk maqasid at-tasdiqat. Dalam maqasid at-tasdiqat inilah kita akan bahas tentang natijah. Baik, natijah dipanggil juga conclusion, kesimpulan. Bagaimana untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti, yang betul, menurut kaedah ilmu mantik. Apa itu natijah? Natijah itu al-qadiyatul lazimatu li muqaddimataini, iaitu satu qadiyah, satu pernyataan ataupun satu pernyataan yang lazim bagi dua muqaddimah, bagi dua premis. Satu kenyataan yang terhasil daripada dua muqaddimah ataupun dua premis. Mana dua premis tu? Contohnya kenyataan kita al-alim al-hadis. Ini adalah natijah. Daripada ini adalah kesimpulan. Al-alam hadis. Al-alim. Al-alam hadis. Al-alamu kal-alam hadithun. Ini kita kata adalah satu kesimpulan. Itu kena dibuktikan. Daripada manakah kenyataan al-alam hadis ini? Kenyataan ataupun qadiyah al-alamul hadis ini al-lazimatu, lazim liqaulina. Apa dia? Liqaulina tu dua muqaddimah. Muqaddimah pertama, al-alamu mutaghayyirun, alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, dan setiap yang berubah itu baharu. Maka lazim daripada dua muqaddimah tadi ataupun dua premis tadi, apa dia? Natijah ataupun kesimpulan al-alam hadithun. Itulah dikatakan akhrajan nataij. Maksudnya dalam matan ini Syekh berpegang bahawasanya dalam ilmu mantik itu pun, natijah itu pun yang mengeluarkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita gunakan kaedah, tapi tetaplah kita beriktikad bahawasanya pengetahuan itu yang menghasilkan pengetahuan itu, yang takfir, yang memberi ilmu pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeza dengan pegangan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, muqaddimah itu sendirilah yang menghasilkan natijah. Muqaddimah itu sendiri yang menghasilkan natijah. Tapi nampak dalam ini, dalam matan, alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri, nata'ij. Allah Ta'ala yang mengeluarkan natijah itu juga. Ini etikad ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita kata kaedah tu, kalau kita gunakan kaedah begini-begini akan keluar natijah macam ni, tapi tetap kita kata bahawasanya yang mengeluarkan kesimpulan itu pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menunjukkan kita untuk mendapat kesimpulan yang betul. Baik.
Kemudian al-fikru, nataij al-fikri. Kita bahas pula lafaz al-fikru. Apakah yang dimaksudkan dengan al-fikr? Al-fikru ialah harakatun nafsi fil ma'kulat. Harakatuha fil mahsusat tahyil. Dia ada dua. Satu istilah dipanggil fikir, satu istilah dipanggil tahyil, berkhayal. Apa beza berfikir dengan berkhayal? Baik. Ini istilah mantik, istilah falsafah. Berfikir ini adalah harakatun nafsi. Begitu juga dengan tahyil ataupun khayal. Khayal itu juga harakatun nafsi. Cuma bezanya berfikir itu jiwa kita bergerak, dinamika jiwa dipanggil. Gerakan jiwa kita ini, akal, nafsu ni masuk akal. Gerakan jiwa kita ni, akal kita ni kepada fil makkulat, perkara-perkara yang makkulat. Itu dipanggil fikir. Gerakan jiwa ataupun akal kita ni, dinamika jiwa terhadap perkara yang makkulat. Sedangkan gerakan jiwa ataupun dinamika jiwa terhadap perkara yang mahsusat itu dipanggil sebagai tahyil, khayalan. Contoh apa dia? Apakah pergerakan jiwa pada perkara yang makkulat? Contohnya, kita berfikir pada perkara yang tidak boleh dirasai oleh panca indera, tapi boleh difikir oleh akal. Tapi perkara tersebut tidak boleh dirasai, difahami, dicerap oleh panca indera. Maka gerakan jiwa yang begini dipanggil sebagai makkulat, dipanggil sebagai fikir. Adapun gerakan jiwa terhadap perkara-perkara yang boleh dirasai oleh mahsusat, contoh boleh dilihat, boleh dipegang, boleh warna sekian-sekian, bentuk sekian-sekian, kita boleh nampak, ada bunyi dan sebagainya. Maka gerakan jiwa kita terhadap perkara yang mahsusat seumpama ini tidak dipanggil sebagai fikir, tapi dipanggil sebagai tahyil ataupun menghayalkan. Contoh kita menghayalkan satu kuda, kepalanya manusia. Kan ada dalam apa khayalan purba. Kuda kepala manusia. Itu bentuk mahsusat. Kita berfikir, kita menggunakan akal kita mencantumkan benda yang boleh kita nampak di dunia luar. Yang asalnya benda tu tak ada pun. Kita fikir macam tu. Itu dipanggil harakatun nafsi fil mahsusat. Wal arbabu jama' rabb. Dan arbab itu jama' rabb. Wal muradu huna as-sahib. Apa dia kata? Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri. Nataij al-fikri li arbabil hijab. Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan natijah, kesimpulan fikiran itu li arbabil hijab, kepada arbab. Apa dia? As-sahib. Wal muradu huna as-sahib, yang dikendaki dengan arbab ni sahib. Orang yang memiliki, yang mempunyai al-hijab. Al-hijab maksudnya ni ialah akan. Wahwa maksur. Maksur ni ujung dada alif. Wal hijab, alif maksurah. Baik. Wa ma'nal bait alhamdulillahilladzi adhhara li arbabil uqul nataij afkarihim. Ini diterangkan terus makna keseluruhan bait syair itu. Ialah segala puji bagi Allah, Tuhan yang menzahirkan bagi orang yang mempunyai akal nataij afkarihim, natijah ataupun kesimpulan afkarihim, pemikiran mereka. Wa fi zikrin nataij, dalam bait ini disebutkan perkataan natijah. Nataij jamak daripada natijah. Ini menunjukkan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ini kalau kita
nak tunjukkan mukadimah iaitu mukadimah yang baik, dia mestilah dalam mukadimah itu sudah melambangkan, menunjukkan apa yang nak diceritakan dalam kitab ini. Bila keadaan macam ni dipanggil sebagai permulaan yang begini, maka dipanggil sebagai bara'atul istihlal. Baik. Wa fil baiti su'alan. Pada bait syair ini ada dua persoalan. Al-awwal, lima hamida bil jumlatil ismiyah walam yahmad bil fi'liyah. Kenapalah dipuji alhamdu, gunakan lafaz alhamdu? Kenapa digunakan lafaz alhamdu bil jumlatil ismiyah, dengan lafaz ismiyah, dengan jumlah ismiyah? Kenapa tak guna jumlah atau jumlah fi'liyah? Walam yahmad bil fi'liyah. Itu soalan pertama. Soalan kedua, asani, lima qaddamal hamda ala Allahi. Mengapa alhamdu itu didahulukan, ditakdimkan atas lafaz Allah? Ma'a anna taqdimal ismil karim ahamu. Sedangkan mendahulukan ismul karim, nama yang mulia itu Allah, itu ahamu, lebih utama. Baik, itu jawab yang pertama. Wal jawabu anil awwali, dan jawapan daripada soalan yang pertama itu, annahu hamdul maula li zatihi. Bahawasanya lafaz alhamdu itu menggunakan jumlah ismiyah itu adalah hamdul maula li zatihi, ialah pujian Allah Ta'ala pada zatnya sendiri. Wa dhatuhu subhanahu tabitatun mustamirratun. Dan zat Allah Ta'ala itu tabit, lagi kekal lagi senantiasa. Fanasabal hamdu bil jumlati, maka munasabah lafaz alhamdu itu dengan jumlah ismiyah itu adalatu, yang menunjukkan ala tabati wal dawami wahyal jumlah ismiyah. Ayat, bentuk ayat yang menunjukkan atas sabat, atas sabit, kekal dan sentiasanya zat Allah Ta'ala itu, yang munasabahnya adalah jumlah ismiyah. Nak menunjukkan at-tabati wad dawami. Dan menjawab pula untuk jawapan soalan yang kedua, kenapa tak digunakan, kenapa didahulukan lafaz alhamdu atas lafaz Allah. Wa anitsani, dan jawapan dari soalan yang kedua, bi annal maqama maqamul hamdi. Kedudukan di sini adalah kedudukan pujian. Wa in kana zakarallah ahammu fi nafsihi wa in kana zikrullah ahammu fi nafsihi faqad al-ahamiyatul 'aridah 'ala al-ahamiyatil dzatiyah mura'atun lil balaghah allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hali. Baik. Jawapan daripada soalan yang kedua, kita tengok pada katanya di annal maqam maqamul hamdi. Kedudukan di sini adalah kedudukan alhamdu, kedudukan nak memuji. Sekalipun kana zikrullah, menyebut nama Allah itu adalah lebih utama, fi nafsihi faqaddamat al-ahammiyatul 'aridah 'ala al-ahammiyatil dzatiyah. Al-ahammiyatul 'aridah ialah alhamdu. Kemudian keutamaan yang arid, dan ada satu lagi dinamakan al-ahammiyatul dzatiyah, keutamaan yang jenis zati. Al-ahammiyatul dzatiyah ialah Allah, lafaz Allah. Al-ahammiyatul 'aridah ialah lafaz alhamdu. Maka didahulukan al-ahammiyatul 'aridah, iaitu lafaz alhamdu, 'ala al-ahammiyatil dzatiyah, iaitu lafaz Allah. Kenapa? Mura'atun lil balaghah,
kerana hendak meraihkan balaghah. Allati hiya, yang mana dalam balaghah apa dia? Ada satu kaedah mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Kerana hal di sini adalah maqamul hamdi. Maka didahulukanlah alhamdu. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung untuk akan datang. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.